Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita diberi kesempatan untuk bertemu sekali lagi. InsyaAllah pada malam ini kita nak bincang hadis yang ke-18, iaitu hadis yang berkaitan dengan takwa kepada Allah dan husnul khuluq, baik budi pekerti. Jadi hadis ini telah pun kita bincang pada minggu lepas. Jadi insyaAllah kita kesambung. Saya nak baca sekali lagi hadis ni, dan harapnya hadirat dapat tengoklah sekadar yang ada. Yang mana hadis yang ke-18 ini diriwayatkan daripada Abi Dzar, seperti mana yang dilihat di skrin itu teks hadis. An Abi Dzar radhiyallahu anhu wa Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam قال اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن رواه أحمد والترمذي والدارمي والحاكم والبيهقي في شعب الإيمان. Maksudnya diriwayatkan dari Abi Dzar dan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma, yang diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda bersabda, bertakwalah kepada Allah di mana saja engkau berada. Iringilah kejahatan yang dilakukan dengan melakukan kebaikan. Nescaya kebaikan akan menghapuskan kejahatan. Hadis riwayat Imam Ahmad, Tirmizi, Darimi, Hakim, Baihaqi, disebut dalam kitab Syu'abul Iman. Jadi secara umumnya hadis ini adalah hadis yang disusun oleh Imam Nawawi, khususnya untuk sebagai asas hadis 40 ni, sekitar 43 hadis ini, seperti mana yang hadirin dan hadirat maklum, adalah merupakan hadis-hadis keras, asas. Walaupun bunyi 40 pun, kalau kita perhati dan mengikut takris daripada ulama, maknanya suatu kesimpulan lah. Bila ulama tengok, ulama buat penilaian, dia kata hadis 40 Imam Nawawi ini sebenarnya hadis yang menyentuh berkenaan dengan asas-asas agama yang merangkumi akidah, syariat dan juga sulukiat ataupun akhlak, terhimpun asas-asas sebagai fakta yang besar, perkara yang besar yang berkaitan dengan 3 prinsip besar, 3 tiang agama yang kita sebut sebagai aqidatan wa syariatan wa akhlaq. Jadi dalam hadis 40 ni itulah mana perbincangan dia. Walaupun nampak sikit, tetapi dia punya rangkuman hadis-hadis itu menyentuh ke semua asas-asas agama. Misalnya dalam hadis yang ke-18, mengikut riwayat Abi Dzar dan Mu'adz bin Jabal, dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, bertakwalah kepada Allah di mana saja kamu berada, di mana saja engkau berada. Iringilah kejahatan dengan melakukan kebaikan. Pasti kebaikan yang dilakukan itu akan mampu menghapuskan kejahatan yang dilakukan. Dan bergaulah dengan orang ramai dengan akhlak yang baik. Itu ringkas saja hadis. Jadi makna secara umum Nabi sallallahu alaihi wasallam menampilkan diri sebagai murabbi, pendidik. Jadi Nabi sebut benda ni. Cuma kerana ini kita sebut dah minggu lepas. Cuma saya nak simpul begini, kita jadi hadis ni saya nak pergi kepada kenyataan dari sudut menilai perkataan hadis. Perkataan hadis. Sebab tu kita akan bincanglah dari sudut hubungan apa maksud, apa kaitan takwa kepada Allah. Lepas tu disebut mana kejahatan yang dilakukan boleh terhapus dengan melakukan kebaikan. Lepas tu apa hubungan takwa dengan pergaulan yang baik yang kita lakukan kepada manusia.
ada hubung kait ke tidak, sebab Nabi letak dalam satu kenyataan, dalam satu hadis. Jadi perkara ini menjadi fokus ulama juga dalam membicarakan hadis ini. Jadi sebelum sampai kepada perbincangan itu, kita nak sentuh dulu mana huraian hadis dari sudut bahasa, dari sudut ibarat dia. Dalam hadis ini mula-mula sekali Nabi sebut ittaqillah, mana bertakwalah kepada Allah di mana sahaja kamu berada. Apa maksud takwa? Minggu lepas saya telah sebut bahawa takwa makna yang masyhur, definisi yang masyhur adalah imtithalu awamirillah wa ijtinabu nawahi. Mana ikut segala titah perintah Allah dan jauhi segala larangan. Mana hak tu merangkumi. Mana kita buat apa yang Allah suruh, tinggal apa yang Allah larang dengan penuh ikhlas kepada Allah, maka itu sudah bermakna kita bertakwa kepada Allah. Umumnya disebut begitu. Cumanya kita nak tengoklah juga, sebab ittaqi ni dengan erti fi'il amal, bertakwalah engkau kepada Allah. Jadi asal perintah ni bagaimana? Asbab wurud hadis. Asbab wurud mana nak boleh timbul hadis ni, nak boleh wujud hadis ni, bagaimana cerita dia. Jadi disebut oleh ulama, dia kata asalnya Nabi kata ittaqillah ni dia tuju pada Abu Dzar dan Muaz bin Jabal, dua sahabat Nabi radhiyallahu anhuma. Asal dia. Mana asal hadis ni? Mana Nabi sebut hadis ni asalnya, ataupun disebut dalam istilah dia asbabul wurud. Mana sebab timbul hadis ini kerana Nabi sebut pada Abu Dzar dan Muaz bin Jabal. Namun ulama kata walaupun sebut pada Abu Dzar, pada Muaz bin Jabal secara khusus, tetapi untuk iktibar kita tidak melihat sebab wurud yang khusus, tetapi kita lihat maksud Nabi sebut itu mengikut kaedahnya. Bila sebut pada sahabat, itu dia merangkumi generasi selepas sahabat. Itu kaedah yang sudah musallamah, yang sudah diterima umum. Jadi dari sudut praktiknya ia merangkumi pada seluruh generasi sahabat dan generasi kemudian. Walaupun asal dikata kepada dua orang sahabat, dia asal ni. Sebab Nabi ni, hadirin dan hadirat kena jelaslah bahawa Nabi SAW dia mengajar agama ni dalam keadaan yang praktikal, hidup. Nabi mengajar agama ni tidak seperti mana kelas kita gini, tidak. Ada juga kadang-kadang dalam bentuk yang formal, kita kata di masjid, khutbah, ada juga. Tetapi hak banyaknya ajaran Nabi ni, Nabi praktik dalam bentuk sebuah kehidupan. Jadi bila kata hidup ni luas, ada ketika naik kuda, ada ketika nak tidur, ada ketika makan, ada ketikanya dalam konteks hubungan suami isteri, hubungan dengan jiran. Semua orang manusia buat dalam hidup. Maka Nabi dalam tempoh 23 tahun itu, Nabi tunjuk cara dia, sunnah dia yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi perkara yang berlaku sekali imbas kita nampak sebagai khusus, tetapi hakikatnya dia tidak khusus. Mana waktu itu kita ambil untuk kita. Itu kaedah agama. Bahkan at-taqwa itu ditaarifkan seperti yang saya sebut sana. Maksudnya mengikut segala titah perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya. Dan dengan itu, bila seseorang mukmin, seorang Islam itu buat begitu, maka dia sudah dianggap sebagai bertakwa kepada Allah, dan akan sentiasa berada dalam pengawasan dan jagaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sebagai ulangan ya. Sayyidina Ali kalau kita tengok dalam kitab ada dinukilkan oleh ulama bagaimana Sayyidina Ali, sebab Sayyidina Ali ni dikira sahabat yang alim, antara sahabat yang alim, banyak mengajar masyarakat, menjadi tempat rujuk masyarakat. Dia pernah mengemukakan ta'arif takwa. Dia kata takwa ini, dia kata takut pada Allah, Tuhan Rabbul Jalil. Itu poin dia. Kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, dia kata takwa bagi dia ni takut pada Allah. Takut pada Allah. Beramal dengan ajaran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bersifat qanaah dan bersedia untuk menghadapi hari akhirat. Ini pandangan mana Sayyidina Ali. Kalau kita perhati kenyataan dia tu takut pada Allah. Takut pada Allah ni dalam doa, kalau kita tengok antara doa Nabi, Nabi ajar kepada kita ketika nak tidur, Allahumma aslamtu nafsi ilaik. Antara doa dia kan, wa fawwadtu ilaik, wa fawwadtu amri ilaik. Dan ada beberapa kalimah lagi, akhir sekali yang saya nak sebutnya,
Nabi suruh baca doa tu ketika nak tidur, ketika nak pergi ke tilam, tempat tidur, lembek kita tu. Nabi kata ij'alhun akhirat kalam. Jadikan kata-kata itu sebagai akhir kalam kita. Jadi saya nak kait dengan hadis tu ni, maknanya kita menyerahkan diri, serah segala urusan kita, bahkan iltaja'tu ilaik. Dalam hadis tersebut iltaja'tu ilaik. Maknanya saya nak terjemah ke bahasa Malaysia ni payah sebab dia macam-macam istilah. Iltija' ni dengan erti ni untuk kaitkan dengan takwa. Iltija' ni dengan erti kita buat sesuatu khususnya dalam keadaan cemas, dalam keadaan terhantuk, dalam keadaan malapetaka, dalam keadaan yang kita agak gawat lah, kita tidak ingat pada benda lain. Mula-mula selalu ingat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hati kita secara mubasyarah selalu pergi ingat pada Allah. Itu salah satu mana ciri orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia mestilah gitu. Salah satu. Bahkan hak tu besar. Sebab hak tu duduk di bawah makna syirik kalau tidak lagu tu. Sebagai contoh. Kalau seseorang tu sebab ni boleh menafikan takwa, ini penting. Boleh menafikan takwa. Dia kata takwa tu tiba-tiba pengen dia ada azimat misalnya. Ataupun pakar cicing, setengah-setengah cicing tu dia anggap ada kelebihan-kelebihan. Jadi bila berlaku apa-apa, sebagai contoh, misalnya bila dia pakar cicing tertentu lah, bila nampak polis, dia teringat pada cicing tu. Dia teringat cicing tu dulu. Misalnya. Kalau mengikut ulama, kita berdasar pada hadis Nabi suruh buat tu. Makna benda tu bahaya tu. Kalau dia pakai cicing dengan tidak ada menganggap ada apa-apa kelebihan pada cicing, dia tidak akan pergi teringat pada benda tu. Pasal lepas tu kena nak teringat pada Allah. Itu tak kena. Itu tak kena. Penting tu kita faham tu dalam bab takwa ni, kena faham tu. Ni apa-apa dia tengok kau tu dulu. Kalau nego pun buka kedai, kalau tak sesuatu dia ingat aku. Jadi kalau orang mari, bila orang marah ni kan ada benda tu, dia mari perasa walaupun mulut tidak sebut. Jadi benda-benda begitu tak boleh kena buat dalam hidup kita, tak boleh buat. Bahaya kalau lagu tu. Dia boleh mencederakan akidah kita. Jadi apa makna takwa kalau lagu tu? Bahkan salah satu makna takwa ni takut pada Tuhan tu. Takut pada Tuhan tu makna kita sanggup serah pada dia lah. Serah pada dia. Ulama buat perbezaan. Apa beza takut? Sebab takut ni kita takut ni ada belakang. Kita takut ke cikgu, takut oleh penggunaan istilah takut. Jadi mesti ada beza. Sebab kalau ulama kata takut pada Allah, la malja'a wa la manja illa mink. Mana tidak ada tempat kita nak berlindung, tidak ada tempat selamat kecuali kepada Allah. Selamat daripada apa? Minta ke mana? Min azabik, min iqabik, ulama kata. Kita takut pada Allah ni apa maksud? Kerana kita yakin Allah itulah yang boleh mengazab kita, yang boleh memusnahkan kita. Apa sahaja Allah boleh buat kepada kita. Jadi bila kita takut pada Allah, dengan cara kita mendekatkan diri pada Allah. Itu berbeza dengan kita takut pada makhluk. Kita akan lari sejauh-jauhnya bila kita takut pada makhluk. Tapi takut pada Allah kita nak lari ni. Dunia ni dunia Allah. Langit Allah, alam semesta ni adalah milik Allah. Bahkan kalau orang ngaji tauhid nak ngaji tauhid, dia kata apa makna makhluk masih Allah. Makhluk tu selain daripada Allah tu makhluk. Lepas kita nak lari mana? Sebab tu maksud takut pada Allah tu maknanya kita kena menghampirkan diri dengan melakukan sebanyak mungkin amal ibadat yang telah ditunjuki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebenarnya disebut takut pada Allah, takut dalam konteks itu, makhafah, takut dalam konteks itu. Tapi beramal dengan ajaran yang diturunkan oleh Allah. Kalau kita berlaku ulama hurah lah kata-kata Sayyidina Ali ni, bila takut pada Allah Tuhan Rabbul Jalil, lepas tu fakta yang kedua beramal dengan ajaran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui Rasul dia itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini makna takut sesuatu. Bahkan ulama kata, bahkan Sayyidina Ali sebut begini ni kerana dia nak menghantar satu isyarat kepada kita. Orang yang kuat beramal dengan amalan agama dalam konteks agama, dalam konteks yang ditunjukkan oleh Nabi, itu sebenarnya bertakwa. Itu sebenarnya bertakwa. Ini kalau dia tidak ikut agama, dia ikut benda lain, sebenarnya dia tidak bertakwa kepada Allah. Atau bertakwa itu dalam keadaan cukup nipis lah sebenarnya. Ini saya dikenali isyarat bahawa
Orang yang bertakwa tu tak boleh sekadar ada dalam hati saja. Dia mesti pamer dan ketakwaan itu dalam tu amal zahir. Kalau kita panggil fiqh tu. Kalau kita panggil fiqh tu sebagai amal zahirah, al-muktasabah, yang diusahakan oleh manusia tu. Bukan amal batin saja. Tak jadi. Islam ni dia merangkumi dalam dan mana luar, mesti ada. Lepas tu dia bersifat qanaah. Bersifat qanaah ni maknanya bila dia qanaah ni dia merujuk pada qada dan takdir. Kita terima ketentuan Tuhan. Apa saja kita terima, itu mana qanaah. Dengan usaha. Kita usaha, belajar, nak ilmu. Tiba-tiba kita tengok tak boleh, kita dapat ilmu ni tidak sepadan dengan usaha kita. Kita berasa begitu. Orang lain sikit dia belajar, tapi banyak boleh ilmu. Ingatannya kuat luar biasa. Tak payah tulis, buat cikgu sebut ingat. Kita tulis. Lepas tu hafal, esok lupa. Itu menjadi suatu cabaran. Tapi kita terima, kita reda. Kita reda, kita qanaah dengan dia. Begitu juga rezeki. Tubik pukul 8 tu penas orang lain juga. Tetapi boleh tidak sebanyak orang. Kita terima. Sebab tu hak ni dia berkait dengan kita sangka baik kepada Allah. Qanaah ni tak mari kalau sangka buruk kepada Allah. Kalau tidak terima qada dan takdir, tak mari sifat qanaah. Hak tu mesti ada. Sebab manusia ni kalau dia berasa sikit saja syok, berasa tak sedap, berasa jenuh dengan agama, dia akan jadi luntur semangat untuk bekerja, untuk beramal dengan agama. Dia akan jadi lemah, jadi buntu nak faham agama dalam konteks kehidupan. Sebab itulah saya tekan pada minggu lepas untuk beramal dengan hadis-hadis sebegini. Hadirin dan hadirat, bekerjalah dalam bidang duduk manapun, kita tetap ada peluang untuk dapat mana darjah muttaqin itu, darjah orang-orang yang bertakwa itu tetap kita akan dapat. Dengan cara apa? Selama mana ulama sebut takwa ni ikut segala, sebenarnya ikut segala hak Tuhan suruh. Tak banyak sangatlah arahan Nabi ni dalam tempoh 23 tahun. Tidak semesti kita nak agama yang betul, kita tak mesti. Tak mesti untuk jadi bertakwa. Tak mesti. Tidaklah syarat begitu. Sehingga kita ni kalau tidak belajar agama sekadar boleh baca Quran, nak baca kitab Arab tak boleh, nak mengajar tak boleh, kita pun berasa jatuh kita dalam agama, kita berasa kita rendah sehingga kita tidak layak nak berdoa pun kita tidak layak, nak beramal pun jadi tidak layak, berasa kurang kita. Kalau ada perasaan lagu itu kesalahan besar. Itu kesilapan besar dalam memahami agama. Kalau ada perasaan begitu dia akan jadi luntur, jadi tak bersemangat buat ibadat. Dia akan jadi lagi. Padahal kalau kita tengok sahabat Nabi tu, kalau kita tengok dalam sejarah, tengok dalam kitab, ramai ada setengah kata sampai 100, hampir 135, hampir 140,000 sahabat. Cuba tengok dalam kitab hadis. Selama mana ya sahabat yang meriwayatkan hadis? Kok ramai sahabatnya satu hadis pun tidak riwayat. Setengah sahabat tu sah yang riwayat hadis, setengah tu 5. Tak banyak. Bahkan tak ada. Kalau kita tengok dalam kitab, kalau kita baca kitab Isabah misalnya, sahabat hak alim tak ramai. Hak alim. Sahabat-sahabat sahabat tu memanglah. Umumnya tidak begitu. Tetapi kenapa mereka boleh masuk surga, dijamin surga? Kenapa kedudukan mereka Nabi sebut hebat sangat tu? Sampai dalam Quran kata kuntu khaira ummah. Nabi kata sahabat tu kalmilh, bagaikan garam dalam masakan. Tak ada gaya, tak sedap masuk itu gaya asyah, panah hebat setara mana. Kalau tak ada gaya, maknanya sahabat dia mencukupkan keperluan manusia juga dalam konteks sebagai membantu ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia boleh jadi lagu tu gimana? Ki imtisalu awamirillah wajtinabu nawahi. Ikut, dia ikut hak Nabi suruh. Dia ikut hak dia tahu dia ikut. Dia tinggal hak Nabi larang. Itu asas dia. Itulah asas takwa. Takkah kita tak tahu menipu tu dosa? Takkah tak tahu tuduh orang berzina itu dosa? Takkah tak tahu tuduh orang lewat itu dosa? Takkah tak tahu apa? Tapi kenapa berlaku lagu tu? Kita boleh nilai sebab timur kali kata. Boleh nilai. Bahkan selepas ni kita akan tengok kenyataan. Mana ulama sebut bagaimana amalan manusia itu dia menggambarkan jiwa seseorang. Ada disebut begitu. Ada disebut begitu. Kita akan tengok selepas. Selain daripada itu dalam hadis ini disebut juga wa khaliqin nas. Apa maksud wa khaliqin nas? Wa khaliqin nas dengan erti layanilah manusia secara beretika. Kita layan manusia secara beretika, secara berhemat. Jadi dalam kitab
disebut beberapa perkara, beberapa ciri kita nak khaliqin nas. Walaupun hak ni nampak itu benar lah ni, idea benar lah ni. Mungkin payah kita nak buat, tapi inilah yang hasil daripada pemahaman ulama. Dia kata ini merujuk pada beberapa tindakan. Dalam konteks kita nak khaliqin nas, kita nak melayani manusia dengan baik, situ khaliqin nas bi khuluqin hasan. Sebab ba tu haraja asli tempat taluk dia khaliq. Kalau orang ngaji Arab tak, tempat taluk haraja asli itu khaliq lah. Jadi suruh bergaul dengan manusia dengan khuluqun hasan. Apa maksud? Dia kata ini merujuk pada beberapa tindakan. Yang pertama, mana berihsan kepada orang yang berbuat ihsan kepada anda. Jadi hak ni khaliqin nas tu sebenarnya ada sambungan dia tu bi khuluqin hasan, seperti pada teks hadis itu. Mana kita bergaul dengan manusia dengan akhlak yang baik. Akhlak yang baik. Jadi ini merujuk pada beberapa perkara. Yang pertama, berihsan kepada orang yang berbuat ihsan kepada kita. Orang buat baik kita buat baik. Yang kedua, berihsan kepada orang yang tidak berbuat ihsan kepada anda. Dia tidak buat ihsan kepada kita. Kena ingat ni, ihsan ni maknanya lebih daripada buat baik. Ihsan ni bukan buat baik, dia atas lagi daripada makna buat baik sebenarnya. Cuma nak terjemah dalam bahasa Melayu tak ada kalimah yang sesuai. Misalnya kita buat baik pada bapak kita dalam kadar biasa lah, kita buat juga, itu biasa. Kalau ihsan ni lebih daripada keperluan, itu mana ihsan? Lebih daripada keperluan. Kita nak beri duit pada ayah kita misalnya, ayah kita kaya pada kita, lepas tu kita nak beri, pemalu nak ambil. Tapi lagu mana lagu tu? Tak beratnya lah jadi kita hubungan dengan ayah kita. Tak. Situlah ihsan. Ihsan itu tu. Kita buat benda-benda lebih, kadang-kadang dia tak perlu pun, kita beli baju, padahal dia beli baju mahal lagi. Ibu bapa dia nak itu ihsan. Kalau kita apa dah sebut, telefon ke dia seminggu sekali, tanya apa khabar tu. Walaupun kita tahu dah dia sihat, mana kita buat lebih lagi. Dia akan biasa. Duit dia cukup dah. Itu makna ihsan dengan bahasa mudah. Berihsan kepada orang yang berbuat jahat kepada anda. Ini Nabi perhati dalam banyak hadis. Bahkan salah satu ciri Nabi yang tersebut dalam kitab Taurat dan Injil, ada sebut sifat Nabi akhir zaman ni apa dia? Dia akan buat baik kepada orang, buat jahat kepada dia. Itu disebut dalam kitab Injil. Bukan bermakna dia dayus tidak, tapi orang yang berhemah tinggi, orang yang berpandangan jauh, orang jenis kita kata berpandangan jauh, tinggi nilai budinya, dia tidak gaduh. Mana dia bertindak tu orang buat jahat tu dia buat baik juga. Dalam keadaan orang nampak, dia bukan penakut. Memang orang tahu Nabi tidak penakut. Nabi pernah bergusti dengan ahli gusti, kalah ahli gusti. Nabi gagah. Dalam hadis sebut Nabi pukul 3 pagi berlatih kuda, sahabat dia hitam. Dalam hadis sebut Nabi nak gagah dari segi fizikal dia. Dia bukan jenis penakut, tapi dia tak buat kerana sabar. Boleh buat tapi dia tak buat. Nabi naik kuda disebut dalam sirah, tak pegang tali tukar kuda, pegang pedal dua-dua. Boleh Nabi buat gitu, tak jatuh. Hebat dia punya imbangan diri dia tu, dia boleh buat gitu. Tapi kenapa dia tidak balas orang jahat kepada dia? Dia rasa sebab dia nak pamerkan aku sebagai Nabi, sentiasa ingin ad-din nasihat, agama tu nak baik. Nabi praktik itu. Jadi kita nak praktik ni, sebab tu kata nak praktik ni kena hikmah, tengok jangan sampai jadi dayus. Atau dia kena tengok lah, kena fikirlah, gunalah akal yang Allah beri pada kita ni. Yang keempat, istiqamah melakukan ihsan dalam pergaulan. Dalam pergaulan kita kena berlaku ihsan. Yang kelima, melatih diri berpenampilan baik semasa bergaul. Dia kena latih. Kena tengok lagu mana. Kalau orang tegur kita kena ambil sebagai ibrah, sebagai pengajaran. Mungkin akan berlaku semasa kita bergaul dengan orang langkah yang silap. Langkah kita tu tak betul. Kita kena ambil. Jadi benda-benda begitu, kalau buat dengan penuh sedar begitu, maka kita sudah khaliq, kita sudah melayani manusia, bergaul dengan manusia dengan cara yang baik. Yang mana dalam hadis ni Nabi letak sekali dengan arahan takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya hubungan khaliqin nas bi khuluqin hasan dengan ittaqullah itu hubungan yang sangat erat. Bahkan ulama kata salah satu ciri orang bertakwa ni dia baik dengan orang. Kalau ittaqullah itu dia panggil hablum minallah, khaliqin nas dia panggil hablum minan nas. Maknanya kita jalankan hubungan dengan Allah dengan cara imtithalu awamirih wa ijtinabu nawahi. Itu maksud takwa ni. Maknanya kita jalankan hubungan kita dengan Allah.
Lepas tu kita bergaul dengan manusia. Hadis ni luas. Bergaul dengan manusia dalam konteks apa? Dalam konteks apa? Berniaga, berkawan, berjiran, apa saja. Bila melibatkan kita buat hubungan dengan manusia, termasuk dalam khaliqin nas bikhuluqin hasan. Sebab itulah ulama kata hadis ini dia memadukan dua perkara. Yang pertama, mengajak manusia supaya mengikat diri dia, membuat hubungan, melaku supaya dia berhubung dengan Allah dengan melakukan ibadat yang khusus. Yang kedua, dalam masa yang sama dia juga mesti melakukan hubungan dalam konteks hablum minan nas. Dia mesti buat hubungan dengan manusia. Situ tuntutan takwanya adalah dengan cara yang baik. Itu maksud hadis Nabi. Cuma di tengah hadis ini disebut wa atbi'is sayyi'ah al-hasanah tamuha. Itu kita akan tengok selepasnya. Jadi maknanya ulama sebut ini termasuk wajah manis, senyum, lembut perwataan, menampilkan sifat kasih sayang, tidak bersangka buruk, bersikap ramah, seterusnya. Seperti mana yang hadirat boleh lihat di skrin itu sunnah Allah merupakan suatu pemahaman ulama daripada hadis-hadis yang banyak. Senyum, mana sedekah? Adalah tu. Senyum itu sedekah. Mana buah duri daripada jalan misalnya. Itu benar-benar ciri khaliqin nas bikhuluqin hasan laku. Termasuk batu ulama faham begitu. Jadi saya tekan juga, walaupun fikir juga boleh ke tidak hadirat mana faham, tapi kita nak supaya hadirat mana cuba biasakan dengan bahasa hadis. Itu tujuan saya buat ambil satu-satu tu. Misalnya khuluq dalam Quran guna khuluq. Khuluq ni dengan erti dari sudut bahasa dengan erti tabiat. Bi khuluqin hasan. Kita baca doa bila tengok cermin tu dah. Allahumma ahsana khalqi fa ahsin khuluqi. Ya, bila kita tengok cermin kita baca sama, ya Allah ya Tuhanku, alangkah cantiknya fizikalku. Tubuhku, muka aku comelnya ya Allah. Fa ahsin khuluqi. Oleh itu elokkanlah juga budi pekerti. Budi pekerti. Tak apalah kita nak lihat dari sudut bahasa. Ini Allah panggil istilah agama. Khuluq ni adalah istilah agama. Dari sudut bahasa, khuluq ini dengan erti tabiat, perbuatan spontan, tidak diarah-arah, tidak difikir-fikir, dia jadi dengan sendiri. Kebiasaan dan berkait dengan tingkah laku. Itu dari segi bahasa. Namun Imam Al-Ghazali mentarifkan sebagai khuluq ni itu kondisi jiwa yang lahir daripada pelbagai tingkah laku tanpa dibuat-buat dan tanpa dipaksa-paksa, bahkan tanpa difikir-fikir untuk melakukannya. Itu kata Imam Al-Ghazali. Dia kata sebenarnya khuluq ni maknanya keadaan jiwa seseorang, yang mana jiwa itulah yang mengarah anggota lahir dia untuk buat sesuatu tanpa dipaksa-paksa, tanpa disuruh-suruh, bahkan tak fikir, jadi dengan sendiri. Itu sebenarnya makna khuluq kata Imam Al-Ghazali. Makna tu sangat dalam apa yang Imam Al-Ghazali sebut. Jika kelakuan yang lahir dalam bentuk mahmudah dan bersesuaian dengan syarak, maka dia disebut khuluqan hasanan. Tetapi namun kalau tidak baik, perbuatan yang lahir itu tidak baik, Allah sebut sebagai khuluqan sayyi'an. Itu kata Imam Al-Ghazali. Jadi perkara itu hadirat kena ingat, sebab sepah ni dia ada berkait yang kita nak sebut. Maknanya ginilah sebenarnya, saya sebut selalu. Mengikut ta'arif Imam Al-Ghazali dah lain lagi. Sebenarnya Allah panggil akhlak baik ni apa? Akhlak baik ni, mana akhlak baik ni dia bersifat batin, dalam sebenarnya. Itu baru jadi akhlak. Kalau buat dengan terpaksa, sedekah dengan terpaksa, dalam keadaan rasa lagi sayang pada harta, buat baik pada orang dengan payah-payah, sebenarnya tidak maksud akhlak lagi itu. Itu maksudnya. Ada kadang-kadang kita sendiri buat, ada pengalaman kita buat benda baik tapi rasa payah, rasa terseksa, rasa beban. Acer itu amalan kebaikan dia buat tidak sampai ke peringkat hasan lagi. Itu baru dalam proses latihan. Dia kena buat terus sampai berasa tak ingin. Sepuluh semaya dengan ikhlas, semaya tak tinggal selama-lamanya, dia tak ada takut. Tapi setengah orang tu berat dalam keadaan kusala disebutnya. Bang semaya dia tak ada kusala, itu tanda dia belum sampai ke peringkat yang sepatutnya yang dikehendaki oleh agama lagi. Berat-berat rasa semaya.
Bahkan bila sudah semaya itu bahasa lepas itu bahasa lega. Dia bahasa lagu tu. Maknanya berat semaya. Cah itu. Itu tanda mana dia tak sampai ke hak takwa lagi. Itu kata-kata ulama tarbiyah. Ulama kita boleh nilai sendiri. Kita tak perlu nilai. Kita boleh nilai sendiri. Jadi para ulama dalam ilmu pendidikan, ilmu tarbiyah menyebutkan bahawa akhlak ni, sebab kita nak berkait dengan khuluq ni, akhlak ni merupakan rupa dalaman seseorang. Manakala jasad merupakan rupa luaran seseorang. Seperti Imam Ghazali sebut sana. Mereka juga menyebutkan bahawa akhlak itu terbagi pada dua, jibilli dan muktasibi. Akhlak itu terbagi pada dua, jadi perbuatan manusia, perbuatan dalam bentuk jibilli. Jibilli ni, jibilli mana buat dalam keadaan yang sudah jadi adat kebiasaan dia. Bila dia buat tu mudah, nampak orang susah, jadi tolong selalu. Tak apa fikir-fikir. Itu maknanya sudah jadi tabiat, jibilli dia panggil. Setelah itu mikir. Jadi lama ambil masa fikir nak buat baik tu tak. Maknanya perbuatan itu masih lagi dalam perkiraan, muktasibi. Nak tengok hitung, nak buat keduk. Mana tak jadi jibilli lagi. Walaupun kebiasaan akhlak bersifat jibilli, namun hadis ini merujuk pada akhlak muktasibi. Apa maksudnya? Jadi bila kita nak khuluq, khaliqin nas bi khuluqin hasan, ini merujuk pada mana perbuatan kita nak buat baik kepada orang ini, kadang-kadang dia sakit banyak perkara. Susah juga kadang-kadang. Mungkin setengah perkara mudah kita buat. Mungkin jiran kita, setengah orang itu kalau adik-adik dia mudah benar dia tolong. Tapi kalau orang luar dia jadi mikir, jadi payah sikit. Sedangkan tuntutan Nabi ya, suruh juga pada orang luar. Jadi maknanya dari sudut adik-adik dia sudah jadi jibilli. Jibilli ni maknanya jadi mudah. Tak mikir adik-adik tak mikir adik-adik. Tengok, marah lagi tu. Kalau nak tolong, baru kepada habis harta. Tak apa adik-adik dia. Maknanya jibilli. Sudah jadi jibilli. Tapi kalau orang lain, mana perlu muktasab, perlu usaha lah, perlu kena turun tenaga sebelum mikir, berat-berat. Berat juga tapi berasa berat. Itu makna muktasab. Jadi hak ni kata ulama hadis ni merujuk pada akhlak muktasabi. Maknanya yang mesti kita usaha buat. Bagi setengah orang nak buat baik kepada orang ini payah. Nak buat baik kepada orang ini payah nak buat baik kepada orang. Tapi benda tu balik. Jadi kena usaha. Itu makna muktasibi. Kadang-kadang berlawannya dengan nafsu kita. Sebab itulah Allah beri pahala besar, sebab nak lawan. Dia siapa satu perintah bila dilatih, di training gitu, dia akan menjadi jibil, jadi adat kebiasaan-biasa. Yang ini yang kita buat. Dan para sahabat radhiyallahu anhum boleh katakan amal kebaikan semuanya jadi jibilli pada mereka. Tidak jadi muktasabi. Jadi jibilli, jadi tabiat. Tak boleh nampak. Sehingga hebatnya dia punya kesan dalamnya betulnya jiwa sahabat ni, sehingga tak ada langsung kepentingan duniawi, tak ada. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Itu hadis tu berkait dengan dalam satu peperangan. Bila sahabat rebah dalam peperangan, lama bergelimpangan, tak mati lagi, tapi dalam keadaan alma ni ke air. Jadi petugas ni wagi minum air pada seorang ni, dia dengar orang minta air, dia suruh bagi ke orang lain dulu. Itu sifat yu'thiruna ala anfusihim. Dia utama ke orang lain walaupun kana bihim khasasah, walaupun dia perlu, tapi utama ke orang lain. Apa mari lagi tu? Maknanya sifat dia hak Nabi ajar buat baik kepada orang sudah jadi jibil. Dalam keadaan dia perlu, tak rasa juga. Ayat kita nak tak ada pitih, nak boleh sedekah, nak boleh tauhid. Tapi Abu Bakar, Nabi tahu Abu Bakar ni jiwa dia tu untuk ibadat jadi jibil. Sehingga dia nak, bila dia nak sedekah satu patu harta dia, Nabi terima Abu Bakar. Satu patu dia nak harta dia kepada jalan dakwah. Nabi terima. Tapi ada setengah sahabat Nabi pilih, Nabi nilai, ginilah, 50% sudah. Ada juga sahabat Nabi semua harta, Nabi tak terima. Nabi kata mari sikit sudah, hak tu buat klik pada anak isteri, buat klik pada keluarga. Sebab Nabi tengok tak sampai hak Abu Bakar lagi. Tak sampai satu peringkat yang sepatutnya, maknanya hak dalam lagu lain tu. Hak tu duduk luar Nabi tak sila lagi. Maknanya kelebihan Abu Bakar dan sebagainya. Sebab tu ulama sebut begini. Jadi berbalik pada Imam Ghazali sebut sana ni, berkait dengan batin. Kita kata akhlak ni berkait dengan batin. Rupa zahir ni menggambarkan luar kita. Akhlak ni melambangkan batin kita, dengan erti kita boleh nilai orang ni kalau suka baik kat orang, rasa kesebelah pada orang itu jati baik betul. Siapa boleh cek gitu? Kita boleh nilai.
Nabi tak benar kita nilai batin orang, tapi kita nilai berdasar pada fizikal, perbuatan lahir tu. Kena nilai tu. Jadi kita boleh tengok. Apa pula maksud atbi'? Sebab dalam hadis ni ada Nabi sebut wa atbi'is sayyi'ah al-hasanah kamuha. Mana kita iringi kejahatan yang dilakukan itu dengan kebaikan. Jadi kebaikan yang dilakukan tamhuha, dia boleh menghapuskan kejahatan. Jadi atbi' ni apa maksud? Ni saya pakai terjemah, saya tak mari teks Arab je lah. Jadi selepas maksud atbi' ni, mana kita iringi. Bila buat jahat, kita pun buat baik. Itu dia panggil atbi', kita iringi. Dengan maksud selepas melakukan kejahatan, maka bersegera melakukan amal soleh seperti bertaubat dan beristighfar. Hak ni kena faham. Minggu lepas saya sebut dah, nak ulang lagi. Bila seseorang tu buat jahat, takut dia silap faham hadis ni. Sebab tu ulama tekan juga tu, bila buat jahat, lepas tu dia buat kebaikan. Bila buat jahat, pergi semaya. Bila buat jahat, malam baca Quran. Bila buat jahat, semaya tahajud 12 rakaat misalnya malam. Ya kalau gitu. Ya kalau gitu. Jangan tak jadi gitu. Dia kena taubat dulu dan istighfar. Bila sebut taubat, buat jahat kena taubat. Sinilah kita kembali pada rukun taubat lah. Tengok buat tu pula. Kalau kesalahan kita dengan manusia, itu payah. Kalau kesalahan kita dengan Allah SWT lebih mudah. Duduk di tikas maya boleh sesat. Tapi kalau melubat ke permasalahan kita dengan orang ramai, dengan manusia, kita kena sesat. Kalau kita ambil harta dia, sama ada hutang dan sebagainya, tak jelas. Tak sedut rakyat maya, pecah dari maya malam tu, tak, dia tak hapus tu. Sebab apa? Sebab kesalahan kita dengan manusia. Kamu kena selesai ke masalah harta dia. Selesai ke masalah maruah dia. Maruah, Imam berkata maruah ni sampai syahid dalam hadis sebut. Kamu malu kau begitu sekali seantero dunia, kamu malu kau. Fitnah dia misalnya. Nah, tiba-tiba kamu gok lagi Mekah nak tahu. Tak gok. Kena minta maaf. Bahkan setengah ulama kata ketika menghuraikan la'anallahul muzahirun, Allah melaknat orang yang buat kesalahan terang-terangan, termasuklah orang yang mengiklan kesalahan orang, termasuk juga orang lain buat maksiat secara tertutup, dia hanya disebut secara terbuka masuk dalam media ni. Kalau betul kalau itu salah, pelaku itu salah, tak kira lah apa saja, tak kira lah. Dia diiklan. Kalau itu susuk jangan kira lah. Sebab mengikut perkara Islam, orang yang buat maksiat dalam keadaan susuk lebih baik daripada buat maksiat secara terbuka. Tu tiba-tiba kawan ini katakanlah seorang kita katakan memang dia salah lah sesiapa saja. Tiba-tiba kita iklan secara terbuka, kita tu termasuk dalam la'anallahul muzahirun. Allah melaknat orang yang menzahirkan maksiat. Allah laknat ni apa maksud? At-tard minar rahmah, dia jauh daripada rahmat Allah. Hadirin dan hadirat kena ingat, kita tidak tahu punca Allah rasakkan dunia ini. Kita tidak tahu punca Allah memporak-porandakan negara kita. Kita tidak tahu. Takut kerana benda ni berlaku secara terbuka. Sebab dalam hadis sebut, kalau sekiranya maksiat, benda munkar berlaku secara terbuka, ini mengundang padah dia. Dia boleh mengundang, dia punya apa ni? Balas secara meluas. Kalau kesalahan, misalnya tuduh orang berzina, misalnya kalau berlaku di curug-curug kampung gitu saja dah, tidak secara terbuka, orang pun tak khabar, itu dia tidak lebih bahaya. Tapi kalau sekiranya dia secara terbuka, itu bahaya. Siapa bodoh bertanya kita lewat ke apa misalnya, tak sakit kepala kita nak ayat. Budak-budak ni, dia baca-baca. Itu maksud saya tidak merujuk pada mana-mana pihak, tapi dalam konteks agama kita bercakap. Kena ingat apa? Jadi kita sebagai orang Islam, jangan menjadi penyambung pada lidah syaitan. Jangan menjadi penyambung pada lidah syaitan. Kalau dengar kita senyap sini, kita kena pulau benda-benda gitu. Jangan kita bersekongkol, jangan kita duduk sama, sebab kita tak tahu. Bahkan dalam fiqh, kalau betul dia buat apa tak lewat gitu. Cuba tengok dalam sejarah Nabi SAW. Ada seorang perempuan yang berzina, Nabi dia mengaku. Nabi kata ahsin alaiha. Nabi kata kepada wali dia, walaupun anak kamu ni berzina, memang pergi dengan pengok besar, mengandung, dia banyak dia berzina. Nabi kata pada itu ahsin ilahya, kena jaga molek, kena ihsan pada dia. Walaupun dia penzina, tapi kena berlaku ihsan pada dia. Kena cara molek, jangan sakiti hati dia. Nabi sebut begitu. Bukan kata kita duduk godai dia orang. Tidak lagi. Kalau betul dia salah, ahsin ilaiha. Jadi ayah dia memang tulis, jaga anak dia ni, supaya dengan anak dia ni dunia. Sebab apa Nabi sebut? Jadi mana kita
kena ingatlah kita orang Islam ni dia tak serupa dengan orang kafir. Dia lain, dia tak serupa. Jangan kita pengaruh dengan budaya orang kafir, cara orang kafir. Sama ada dalam apa saja pekerjaan kita, dia tak boleh serupa. Al-hasanah dengan erti taubat dari kesalahan dan melakukan amalan soleh. Maksud dalam hadis ni. Hadis ni hadis nak kena ingat. Al-hasanah setengah-setengah dari tempat lain makna lain. Hasanah dalam hadis ni. Kalau kita tengok dalam Quran dalam hadis, sebab tu ulama tu cuma hasanah ni sini makna tak serupa. Hasanah dalam konteks ini. Wa atbi sayyi'ah al-hasanah. Hasanah ni ada makna kebaikan seperti makna asal dia? Tidak. Kadang-kadang hasanah tu dengan makna syurga. Setengah-setengah hadis. Tapi sini hasanah sini berarti taubat dari kesalahan dan melakukan amalan soleh. Itu makna hasanah. Sebab tu bila kita tengok hadis jangan lama Allah sesat. Tengok hadis dia tulis kamus. Mana jalan habis. Dia ingat kalau bahasa hadis serupa dengan bahasa Arab dalam bentuk kamus. Tidak, tak sama. Bahkan salah kita baca hadis tengok kamus. Hasanah maknanya hasanah bahasa Arab kalau sekali buat baik. Kalau hasanah tu hasanatun, hasanah sekali buat baik itu masuk tu. Apakah makna begitu? Tidak begitu. Jangan. Sebab setengah ada kelompok yang sesat tu, dia kata tak payah mengaji bahasa Arab untuk faham agama ni. Jangan kecek gitu. Tak boleh lagi tu. Syarat tu bahasa Arab. Kena jadi mustahid, tak erti bahasa Arab, tidak diiktiraf. Nak keluar fatwa misalnya, tak erti sikit bahasa Arab. Lagu mana? Sebab teks asalnya, sumber induknya dalam bahasa Arab. Dan sebab tu saya sebut ni hasanah sini mana taubat dari kesalahan dan melakukan amalan soleh. Nak terjemuh bila kita terjemuh hadis, memang kita terima kebaikan. Sebab itu maknanya. Tetapi yang dimaksudkan oleh Nabi sini, yang dipahami oleh sahabat, ini dipahami oleh ulama dengan erti taubat dari kesalahan dan melakukan amalan salih. Tamhuha, iaitu memadamkan kejahatan dari suratan amalan. Hak dicapi oleh malaikat raqib dan atid. Boleh juga mana gitu. Ada ulama mengatakan Allah tidak mengambil kira sebagai kejahatan, tetapi kalau kejahatan itu berkait dengan sesama manusia, maka ianya tetap dikira sebagai kejahatan. Tetapi kalau kesalahan kita dengan manusia, maruah Allah, tahu ya kan? Kita buat baik setara mana pun dengan khuluk ini. Kita buat baik setara mana dengan Allah pun dia tak besar hati. Sebab itu kesalahan dengan Allah. Jadi maknanya kita kena ingat beberapa perkara lah. Bila nak mempraktikkan hadis ni, kita kena sesar dengan penyakit-penyakit lain. Seperti saya sebut lah, madu itu obat. Madu itu banyak khasiat, tukar ahli banyak khasiat. Tapi kalau awak ada penyakit standard pada diri awak tu tak urat dengan tu. Kena sesar dulu tu. Lama makan madu pakai silap gitu, dia ada masalah jantung. Ni bagi orang normal, dia boleh meningkatkan daya tubuh dia tu dengan makan belum tu. Boleh. Tapi kalau ada penyakit buat-buat, misalnya penyakit kawan ni dia tipu awak. Penyakit kawan ni fitnah awak. Penyakit kawan ni apa dia? Curi harta awak. Penyakit dia ni apa dia? Curi harta negara. Penyakit dia apa dia? Mana kecek fitnah awak. Mengumpat awak. Tiba-tiba dia nak beramal dengan hadis ni, dia buat baik pada Allah. Dia ada harta, dia sedekah dan sebagainya. Elok atau tidak? Tak jadi apa? Tak besar. Kena sesar dengan masalah-masalah lain. Tak besar-besar. Khususnya dosa besar. Semua ulama kata gitu dalam hadis-hadis seumpama ini. Jadi perkara ini perlu kita ingat. Jadi insyaAllah seterusnya itu kita akan bincang pada minggu hadapan. Bagaimana pandangan ulama mana berkenaan dengan hadis ni. Kita nak lihat pula. Ini maklumat perbincangan berkaitan hadis ni. InsyaAllah kita bincang minggu hadapan. Rasanya setakat itulah. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.